Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, limpah dan kurnia serta belas ihsan kepada Allah, kita direzekikan untuk berjumpa walaupun dalam keadaan satu bala Allah yang menimpa seluruh dunia, COVID-19. Kita macam Kak Apis tanya saya, nak terus ke tak Ustaz kan? Alang-alang semua benda dah buat kan. Saya pun dah murnikan balik nota apa semua. Jadi dia kata alang-alang cerita sekolah kan, buatlah. Tak apa tapi kita ada prevention lah kan. Ada hand sanitizer pun ada, insyaAllah. So siapa sebelum tu lah kita kenal dulu boleh? Kita ramai. Saya ni kenal diri saya dulu lah. Saya Daud bin Dalib, kalau di Facebook dengan nama Daud At-Tetwani. Tetwan ni lah nama tempat saya belajar dulu di Maghribi, Morocco. Tetwan itu adalah sebuah kampung, bukan kampung, sebuah negeri yang berada di utara Maghribi, bersempadan dengan Tangier, dan Tangier dengan bukan Sevilla, kita panggil apa? Ceuta, Spanyol. Jadi daripada tempat saya nak ke Ceuta, Spanyol tu lebih kurang dalam sejam tu. Kalau ada yang terasa nak pergi Spanyol, nak pergi Maghribi, jangan lupa nama saya. Daud At-Tetwani, dan baru berumur alhamdulillah 33. Berasal daripada Jasir, Melaka. Sudah beristeri 3 orang anak. Beristeri dan saya merupakan seorang cikgu lah, guru bahasa Arab sekolah rendah. Kerja saya senang masuk kelas dan saya tulis kitabun kursiyun, kitabun buku kursiyun. Terus saya buat nyanyi lah sikit. Kitabun kursiyun, nyanyi. Kerja saya masuk kelas nyanyi je. Ngajar nyanyi. Budak belajar bahasa Arab budak sekolah rendah belajar bahasa Arab. Ngajar nyanyi, masuk nyanyi. Setiap hari nyanyi. Di Keluang, Johor, dah lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun dah berada di Keluang. Dan berada di Keluang, apa orang kata, jalankan dakwah di Keluang lah, dengan di bawah Persatuan IQ. Tahu IQ kan? Tak akan orang Sunat tahu IQ. IQ Johor lah, Mufti Perlis punya pertubuhan, dan punya presiden dia Dr. Zaimi. Saya sebagai pengerusi Johor, dan bernaung juga di bawah Pencinta Hadis Keluang. Saya pengasas lah Pencinta Hadis Keluang. Dan tapi dakwah saya di Johor ni dalam keadaan, tadi saya pun baru bercerita dengan Faizal tadi cerita dakwah di Keluang ni dalam keadaan menyuruk-nyuruk lah. Tak boleh, orang kalau dengar nama saya Daud dah tahu dah ini orang Wahabi ada kat Keluang lah. Jadi sekadar yang ni, kalau setakat hari ni berapa? 1, 2, 3, 4, 10 orang. Saya kalau kat Keluang tu tiap-tiap hari kurang daripada 10 orang kelas saya. Setakat 3 orang Hakim ni antara anak murid saya yang dah lama ikut saya. Dia pun dah khatam apa buah kitab kat tu. Di Keluang saya buat kitab-kitab, bacaan kitab-kitab turas jugalah. Macam baca Bidayatul Mujtahid, Usul Fiqh Al-Bazuaili, Hadis 40 Nawawi, Syarah Aqidah Tahawiyah Al-Ais. Dia ada buat jugalah kitab kitab fiqh mazhab Maliki dengan 2 orang, Matan Asmawiyah.
Di sana mengajar Maliki. Sebab saya pun memang bermazhab Maliki lah. Saya amalan ibadat saya pun dengan bermazhabkan Maliki. Dan orang Keluang, aki-aki ambil semayang pun pakai gayung tau. Dia orang mudah Maliki lah. Tapi tak ada lah, maksudnya orang kata kepelbagaian pandangan lah. Tujuan kita pun hari ni untuk tu. Dan okey, sebelum saya nak tanya, siapa dah pernah jumpa saya? Tahu kali lah. Khairul Khairul. Pernah kenal saya sebelum ni ke macam mana? Oh, okey, Facebook lah. Faizal? Facebook juga lah. Kat Facebook lah. Tapi kadang segan kat Facebook, kadang saya mengarut banyak kan. Kita uji kita. Biasalah tu time tengah tak ada buat apa pun mengarut lah tu. Akak nama? Mazlinda. Sumaya. Maya. Kak Mawa. Syarina. Khairul. Abang? Anwar. Syahira. Lupa lah Syahir. Ni Faizal. Tu Kak Fish. Kak? Elin. Okay. So kita dah kenal-kenal lah sikit So kalau jumpa tengah jalan, janganlah segan-segan tegur kan. Tapi kalau jumpa saya kat mana-mana tengok pakai cap, pakai seluar jean, awak tak nampak je lah. Orang memang ingat saya macam ustaz lah. Selalu budak balik Maghribi ni, dia bukan jenis yang balik Maghribi, budak balik Maghribi. Dia bukan yang jenis pakai kopiah, pakai seluar slack balik, tak ada. Dia kebanyakan memang jenis pakai cap, pakai seluar jean macam tu. Tapi ialah pakaian je kan. Tak semestinya orang tu apa? Yang penting dia menutup aurat lah dan tak menghampiri syuhrah lah, pakaian yang pelik-pelik kan. Tiba tengok saya berambut dreadlock macam lepat pula pelik pula. So, okay, ini kita masuk pada manhaj istimba' Al-Quran yang mana sebenarnya kalau baca memang tak faham lah. Sebenarnya tujuan saya buat doa nota ni pun bukan nak bagi kita kata pun buku ni. Kita nak just ambil roh dia je. Tu je. Bismillah. Nak ambil roh dia je. Roh apa? Selepas kita belajar benda ni balik rumah baca sendiri tak apa. Tapi saya tak berapa nak sentuh sangatlah nota ni. Cuma lebih kena nota saya lah. Saya dah buat benda ni dekat Miri, kat Seremban, kat Melaka tak edit. Dua tempat yang baru. Kat Miri saya buat 2 hari. 2 hari pun tak dapat kata pula. Memang saya banyak berbual je. Ini tuan-tuan dengan saya, ini memang banyak berbual lah. Kita kongsi-kongsi pengalaman. Saya sentuh 2 hari tu, mula-mula mengajar dulu, cerita sikit. Sesi keduanya, saya buat, masa tu ada pembentangan. Saya bagi tajuk, siap atau kemudian seorang tajuk, bentang kat depan. Kalau dengan saya kena ada 2 hala. Tanya, belah keluar pun saya macam tu. Saya kalau mengajar, saya tak nak saya seorang bercakap. Orang yang datang pun kena bercakap. Orang yang tak datang pun kena bercakap juga. So, dia ada sesi pembentangan, kemudian ada explore race apa semua saya buat dekat ni. Tapi dalam keadaan COVID macam ni nak suruh berlari yang tu kerja pula kan. So tak payahlah, kita duduk dalam je lah. Tujuan kita belajar manhaj istimbat Al-Quran ni. Manhaj tu adalah metodologi ataupun cara, senang kita kata cara. Istimbat adalah maksudnya keluarkan hukum. Cara ataupun metodologi keluarkan hukum daripada Al-Quran. Manhaj istimbat Al-Quran. Apa tujuan kita belajar ni? Tujuan dia, tak maaf saya tak boleh aircon. Tujuan dia adalah, pertama sekali, saya nak tuan-tuan faham jerih-perih dan kesusahan para ulama' berijtihad mengeluarkan hukum. Kita semakin menghormati pandangan dan ijtihad ulama'.
Itu nilai yang paling penting. Kerana nilai ini dah semakin terhakis daripada jiwa penuntut ilmu, daripada jiwa orang-orang yang mengaku berjuang sunnah. Ini sekarang kita nak betulkan balik pemikiran menghormati setiap ijtihad pandangan para ulama. Bila kita faham cara dia orang keluar hukum macam mana, so seorang itu takkan berkata, takkanlah Imam Syafi'i kenapa dia pakai mazhab Syafi'i ni kenapa dia pakai hadis yang dhaif? Kan ada dalam Bukhari. Kemudian ada orang boleh sebut mungkin Imam Nawawi dia tak tahu kot hadis ni sahih. Benda tu bukan ramai orang cakap macam tu. Kadang kita jumpa ada ustaz pun bersebut begitu. Dia boleh sebut apa? Tanpa dia melihat apa alasan golongan tu pakai. Lalu mengatakan humur rijal wa nahnu rijal. Dia manusia, kita pun manusia. So kadang orang akan cakap mungkin Imam Syafi'i dia tak tahu kot hadis ni sahih. Kadang ada orang cakap macam tu. Nak cakap Imam Syafi'i tak tahu hadis ni sahih, orang kata itu satu kesimpulan yang perlu dipertikaikan, boleh dipertikaikan kalau keputusan macam itu. Kerana sebab apa? Yang tak adilnya bila orang tu sebut macam itu, dia kata Imam Syafi'i telah tersilap dalam hal ini. Tanpa dia pun tak buka mana-mana kitab mazhab Syafi'i pun, dia tak cuba mengetahui apa alasan mazhab tu berpandangan macam itu. Dia pun keluar satu conclusion, Imam Syafi'i dia mungkin ada imam-imam mazhab mungkin dia tak tahu yang hadis ni. Contohlah, dia orang dah tersilap dalam hal ni. Contoh, dia sebut macam tu. Engkau beringon, engkau belum lahir lagi dia dah tahu dah hadis tu ada kat mana, hadis tu apa status semua dia dah tahu dah. Tapi ada sebab dia tak pakai. Itu kita nak ni. Bila kita tahu cara dia orang guna, orang ramai hari ni cuma tahu kes ni apa hadis dia, kes ni apa nas dia, hukum ni apa nas dia. Tapi tak ada orang belum beritahu tentang kes ni hadis mana nak buang. Membuang hadis adalah satu seni. Seni yang tak ramai orang tahu. Kerana Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad pun pernah sebut. Al-Lais bin Sa'ad ada sebut juga Al-Qasim. Qasim di antara mazhab apa yang ashab ataupun anak murid dalam mazhab Maliki. Imam Muhammad bin Qasim ada sebut. Selepas belajar dengan Imam Malik lah baru dia tahu adanya. Sebelum dia belajar Imam Malik dia kata aku tak tahu adanya hadis boleh dibuang. Betul baru tahu adanya seni membuang hadis. Hadis walaupun dia datang daripada Bukhari sekalipun, Imam mazhab boleh tolak mentah je. Sebab apa? Sebab dia belajar, dia tahu. Untuk bahasa Arab. Kadang ada ayat Quran pun dalam satu kes, ayat Quran tu dia orang takwil, ataupun kadang-kadang ayat Quran tu kena gandingkan pula dengan hadis. Jadi seni membuang hadis, seni memakai ayat Quran. Ini kita nak belajar supaya kita lebih lunak dengan pandangan para ulama. Moga kita semakin menghormati mereka, jerih perih mereka, belajar mengeluarkan hukum untuk kesenangan generasi seterusnya. Itu perlu kita hargai. Yang mana nilai ini semakin terhakis di kalangan para penuntut ilmu. Diorang dah mula memperlekehkan ulama-ulama terdahulu dengan satu alasan mudah. Dia tak tahu hadis ni. Contoh macam saya sebut tadi. Tanpa diorang ajab sebelum tu, sebarang soalan jangan tanya, bukan jangan, seeloknya lah tak ditanya ketika sedang belajar lah. Kalau ada soalan, tulis. Sebab ini orang kata apa, kalau saya belajar dulu ada pantang larang. Pantang larang macam betapa orang guru pula ada pantang larang kan. Sebelum saya belajar dulu, guru saya cukup pantang orang tanya soalan masa tengah belajar. Sebab masa tu benda tu tengah ada je. Tiba-tiba kita potong, "Oh ustaz, apa maksud ni?" Dulu saya pernah, saya tak tahu. Bukan saya, ada seorang Arab pun belajar dengan guru saya, Syekh Abdul Qadir Karkish At-Tatwani. Saya belajar masa tu fiqh mazhab Maliki. Kita datang tanya soalan dengan belajar. Syekh saya kata, orang Maghribi dia kalau tak suka sesuatu, dia sebut setan haram dia kata. Orang tu tanya masa tengah belajar, kata setan haram. Dah lah setan haram pula tu. Orang kata setan haram, kata belajar, kalau time belajar soalan tanya habis. Tengah belajar dengan tanya.
Saya bukan marah, cuma saya kata seeloknya. Seeloknya soalan, ada soalan, tulis dulu. Tapi saya hari ni saya tak bercadang nak jawab soalan. Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang tersengguk tu, yang itulah kena. Tak adalah. Nah, saya nak tanya ini. Kita ada quiz. Di akhir pembelajaran ada quiz. Siapa tak dapat betul lebih daripada 5, kena ketuk kena hampir kat depan. Tak ada. Itu style mengajar sekolah rendah lah. Kalau sekolah rendah cakap budak, siapa tak lulus kau siap kau. Ustaz depotan kau kat depan. Itu. Tapi takkan orang tu kita nak buat macam tu pula kan. So saya akan soal lah. Nanti ada soalan lah. Santai-santai je. Orang kata nak belajar istimbat sampai ni tak ada. Dia biar santai-santai je. Benda jangan pening kepala. Cukup dapatkan dia punya pengajarannya dah. So satu, kita semakin menghormati pandangan para ulama. Berbanding dengan ramai orang hari ni, terus hukum ni, hadis ni, hukum ni, Quran. Terus direct tak. Sebenarnya dia ada seni dia. Seni ulama bermain dengan hukum hakam. Cara dia orang main dengan nas. Macam mana cara benda-benda ni bertemu dengan benda ni, mana nak keluar, mana nak buang. Kalau benda ni bertemu dengan benda ni, apa nak buat? Ada cara dia. Inilah dia. Semakin menghormati pandangan para ulama. Yang mana ni lah sifat penuntut ilmu yang makin benda bid'ah yang banyak penuntut ilmu buat apa? Berasa sombong dengan sekelumit ilmu yang ada. Dia rasa dia dah, aku pergi kuliah sunnah kot, dia kata. Aku belajar dengan Dr. Mazhar kot. Aku belajar dengan Rozaimi kot. Kan? Aku belajar dengan ni kan. Aku belajar hadis lagi dengan contoh lah. Contoh bukan orang sini. Mungkin orang Zimbabwe ke. Kan? Dia kata aku belajar ni. Bila tu? Satu pandangan dia boleh kata, ini pandangan bodoh punya pandangan. Baru tadi baca kat Facebook, orang kata ahli sunnah, apa golongan sunnah. Tiba-tiba boleh sebut fatwa, ini fatwa bodoh. Tulis status macam tak ada hari esok. Macam tak rasa ada hari esok je tulis status. Boleh kata mufti ni bodoh. Sebab apa? Itulah bid'ah penuntut ilmu yang dilakukan. Sombong dengan al-qushr min al-ilm, sekelumit ilmu yang dia ada, dan tidak rasa insaf terhadap banyak lagi ilmu yang dijahil. Benda ni kita nak rawat. Kalau tak, dia akan mengotorkan manhaj salaf. Manhaj salaf sudah cantik, tapi dikotorkan oleh sebilangan orang yang jahil tapi merasa diri telah berilmu. Ini kita nak bantras. Kita jadilah orang yang belajar. Jadilah orang yang membeli kitab, orang yang baca kitab, orang yang menghafal, orang yang mengulang kaji. Orang yang tak sibukkan diri dia dengan fitnah-fitnah Facebook. Orang duk berbalas sesama orang ni. Ini bantai ni, cukuplah dengan perbalahan politik yang telah berlaku. Orang dah maki hamun, tak bersama dengan keluarga. Cukuplah fitnah tu. Nak diburukkan lagi dengan fitnah perkara-perkara furu' dalam satu perbahasan. Ini bid'ah yang berlaku ni. Ini bid'ah yang tak benteras. Bid'ah akhlak. Keringnya akhlak menuntut ilmu. Patut menuntut ilmu ni makin dekatkan diri kita kepada Allah, makin insaf, makin menjaga hati orang lain, makin menghargai pengorbanan orang lain. Itulah penuntut ilmu sunnah. Ini kau pula boleh bodohkan orang lain, boleh. Tak maaf, saya orang Melaka ni. Dia jumpa je dah hawa kau, dah maki dah. Pernah pergi Melaka, Faizal? Pernah pergi Melaka? Pernah? Ada kawan Melaka tak? Ada. Macam mana cara dia cakap? Orang Melaka mulut memang kau hajar lah. Orang kata orang hajar, tapi minta maaf kalau saya mulut kau hajar lah. Semua orang cakap memang style cakap macam itu dah. Kan ada orang Melaka sini? Ada. Orang Melaka bang? Kampung Melaka, kampung kat mana? Kerubung. Kat stadium. Kerubung. Saudara lah. Ayah asal Melaka. Saudara mana? Sana. Cara dia orang cakap macam mana? Orang ajar kan? Orang kata, itu. Tapi tak bolehlah kita nak alasankan dia aku orang Melaka. Tak ada. Orang kalau jumpa orang
how are you? Orang Melaka jumpa, how are kau? Dah. So, contohlah. So, cakap memang kasar sikit lah. Sebab inilah ini yang saya cakap, kita belajar ni, nilai dia lah, nak bentras, akhlak macam ni, akhlak kotor macam ni, memburukkan manhaj salaf, memburukkan manhaj sunnah. Sepatutnya dia ni suci, dia ni bersih, cantik. Itulah bekal, manhaj para salaf lah bekal nak menghadapi fitnah akhir zaman. Gigit sunnah tu dengan gigit geraham, ini sunnah, akhlak memang kita rakis. So, kita, bila kita kata kita ni ikut dakwah sunnah, first kali orang dakwah sunnah, ya betul? Tak payahlah kot. Sebab mic ni macam dia ada gema-gema sikit. Tapi tak apalah kot, mungkin tak ramai, bolehlah. Sebab tadi saya ingat nak pakai. Hai? Oh ya ke? Tak dengar eh? Hai. Hai. Apa tu? Oh, okey. Apa tadi? Lupa dah. Orang Melaka. Okey. So, dalam kes macam ni, so kita kata manhaj sunnah tu sendiri, dakwah sunnah yang kita kita pegang sekarang ni adalah manhaj, yang ni benda yang selalu saya sebutlah dekat Keluang, benda yang selalu saya doktrin diorang, saya selalu Okey, yang ni sama ada laptop ataupun masuk pakai jaga dia punya audio tu. Yang tu itu tak usik lah. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3. Jangan dekat sangat dengan speaker je. Sebab dia wireless. Okay, dengar lebih jelas. So bila kita katakan kita berjalan atas dakwah sunnah, benda wajib yang seorang dakwah sunnah, pelajar dakwah sunnah perlu lakukan adalah sibukkan diri dengan benda-benda ni. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu, menghafal. Orang ramai ni bagi menuntut ilmu banyak, tapi menghafal, ada dia menghafal. Balik rumah ulang gaji balik apa yang ustaz ajar tadi. Ada orang buat. Itu mungkin orang dia just pergi kelas dah habis. Sadaqallahu azim, habis dah. Terus jenguk pun tak. Itu juga salah satu sifat bid'ah yang berlaku dalam menuntut ilmu. Tak mengulang gaji pelajaran. Mengulang gaji, menghafal. Menghafal ni bukan kerja ustaz je. Setiap orang yang menyembah Allah kena menghafal. Doa daripada sunnah kena menghafal. Suatu-satu kaedah tertentu kena menghafal. So, bukannya datang menuntut ilmu ni, dia bukan just saya kalau kat Kelang tu saya tegur benda ni lah. Kalau kat Kelang saya yang datang tu, saya cakap jangan datang buku pun tak bawa. Kalau yang ganggu, itu bukan belajar. Sebab belajar ni ilmu, benda yang serius. Itu apa yang guru saya selalu terapkan kepada saya. Belajar ni benda serius.
Kalau datang belajar dah mesti kena menulis. Dan menulis kena hafal, kena ulang gaji. Dia bukan terbiar je buku nota tu macam itu. Dah tu, nak tambahan maklumat lagi, kena beli kitab, kena beli buku. Ni, sibukkan diri dengan benda ni, insya-Allah kita terhindar daripada fitnah-fitnah, jidal, perbahasan, pergaduhan yang berlaku di Facebook, di mana-mana. Kita terhindar daripada perkara itu. So kita tak sibuk dalam keadaan kita ilmu sekelumit tapi nak bodohkan orang. Ilmu sekelumit masih banyak lagi belum baca, masih banyak lagi belum menghafal, kita dah mula bantai orang ni, itu bukanlah itu bukan sifat penuntut ilmu. Itu sikap orang jahil. Sikap orang jahil adalah bertindak mengikut emosi. Sifat orang yang berilmu adalah bertindak mengikut neraca ilmu yang dia belajar. Kenapa? Pendidikan itu ialah perubahan tingkah laku. Bila kita belajar, perubahan tingkah laku pun tak berubah, habis tak payah. Habis kau duduk rumah je. Macam zaman saya belajar dulu, pergi sekolah bawa bantal. Habis kau pergi sekolah bawa bantal je, bawa buku. So kita katakan inilah, kita bereskan di sudut ni dulu. Sifat kita dalam menghormati ilmu tu sendiri. Sifat yang insaf, sifat yang rajin, sentiasa nak benda baru, sanggup belajar, sanggup menerima nasihat daripada orang lain, sentiasa bertanya. Jadi elakkan, kerana Rasulullah sebut dalam hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allah kata, Rasulullah kata, di antara syarat iman tu nak sempurna, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Syarat iman ni bukan setakat hanya menyatakan aku saksi tiada Tuhan semua melainkan Allah, tak menyekutukan Allah, tak percaya kepada perkara tangkal. Bukan setakat tu je, tak sempurna lagi iman tu kalau dia tak menjaga hubungan sesama manusia. Inilah. Jadi okey, itu dia punya mukadimah dia, iaitu sifat ataupun kita kata mi'yar ataupun sifat bagi seorang penuntut ilmu tu dulu. Tanamkan, selalu rasa diri kita ni orang yang belajar, penuntut ilmu. Jangan pernah merasa bangga, kerana rasa bangga dan meremehkan ilmu orang lain adalah penyakit sombong, dan sombong ni penyakit syaitan. Itu penyakit syaitan. Jadi kita jangan ikut penyakit syaitan, kerana dia memburukkan mandat sunnah. Tak payah. Sentiasa rasa insaf, rasa diri ni banyak kena belajar, aku tak ada ilmu. Jangan terjebak dengan segala perbalahan-perbalahan. Tapi kadang macam itulah kita manusia biasa. Kadang kita dalam, apa orang kata, dalam WhatsApp kan, dalam Facebook, ada orang cakap-cakap, geram ke rasa nak balas. Ada tak rasa macam itu? Rasa macam kadang orang marah, kata abang ni geram nak cakap. Ni tak payah layan bang, tak payah layan. Sebab ada penasihat. Ada penasihat. Betul lah. Teringat hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau rasa boleh benda tu kita cakap bagi manfaat kepada orang tu, kita boleh sebut. Kalau rasa nak maki hamonnya, baik tak payah, baik diam. Kerana itu bukan sifat yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak sempurna iman seorang. Nak jawab tu geram. Bantai-bantai orang ni, dia bodohkan orang ni semua. Kita nak je, rasa macam tak apalah, sabar je lah. Kadang yang tu satu, yang kena yang masuk yang politik, lagi sakit hati. Lagi politik lagi lah. Tapi kita faham, hadis Nabi lah menyelamatkan kita dari fitnah ni semua. Selalulah rasa, sebab dalam hadis sebut apa? Takwa hatilah berhati-hati. Kan? Allah bin Umar pernah bertanya kepada Ibn Abbas, "Fama huwa taqwa?" Apakah itu takwa? Kata takwa, dia tanya, "Amma salakta tariqan ta syaukin." Tak payah boleh tak? Boleh tak kalau tak payah? Kena juga. Tak payah? Boleh? Ha? Syahid? Faizal kasi? Tak payah bayar, tak payah pakai. Okay, tak apa. Jangan dekat je lah.
Saya try tukar itu. Apa tadi? Tahu. Yang itu bagus. Kalau kata lama. Kalau PT kita tak tahu. Nah, kalau Bismillah. Lo. yang kuat sangat yang tu yang kuat sangat. Lo. Cakap sikit. Lo. Okey. Okey. So itulah. Kalau mengajar dalam kelas tak boleh duduk. Guru besar kalau jalan tengok, ustaz jangan duduk, kena bangun. Mengajar dalam kelas tak boleh duduk sebenarnya, tapi tak apalah. Mengajar orang dewasa duduklah kan. Okey. Okey boleh. So kat mana tadi saya berhenti? Dah lupa dah. Dia tengah cakap pasal Umar lah, okey. Dia kata masalah tarikan Syaukin, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh duri? Fama fa'alta fih? Apa yang kau buat bila kau jalan kat jalan penuh duri? Tashammartu washtahitu fih. Aku akan angkat jubah aku, kain aku, dan aku akan jalan dengan berhati-hati. Kemudian dia kata apa? Fazalika huwa taqwa. Itulah takwa, berhati-hati. Ini jalan takwa. Jalan sunnah yang perlu kita semai pada hari ini pada semua penuntut ilmu yang berjalan di atas dakwah sunnah. Nak mengembalikan balik sunnah Nabi ini, sunnahnya, sunnah takwa, sunnah akhlak orang lain. Okey, kita cerita pasal Quran. Mukadimah pada Quran. Manhaj istinbat Quran. Tujuan dilakukan juga manhaj istinbat ni juga adalah nak membentras satu untuk menasihati diri kita sendiri, menjadi orang yang sentiasa rasa ilmu belum ada, menghormati pandangan para ulama diri sendiri. Kedua, orang lain, iaitu membantras penyelewengan nas-nas agama di kalangan pertama sekali golongan-golongan yang mengikut hawa nafsu. Dua sebab utama kenapa orang boleh mentakwilkan nas agama dengan cara yang salah. Satu, qusurul ain, kurangnya ilmu dia, dan dia sendiri pun tak berusaha nak upgrade ilmu dia, walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia dah kesana kemari pergi belajar, pergi mengajar dah kesana kemari dah, tapi apa yang berlaku ialah dia sebut benda-benda yang tidak sabit dari sudut sunnah, tidak sabit dari sudut nas yang sahih, tidak, benda yang tak disebutkan para ulama, benda yang menghancurkan syariat, benda macam itu disebabkan qusur al-ain. Kebanyakan orang ini buat just like that dia. Satu hadis dia cuma baca terjemahan, ini dan dia merasakan wow, aku telah mengeluarkan satu hukum, dan dia merasakan dia telah mengeluarkan satu hukum berdasarkan sebuah kitab terjemahan. Saya ingat kata-kata guru saya dulu, Syekh Abdul Qadir Kirkish At-Tatwani, yang saya hidup dalam sekarang. Guru saya pernah sebut, seorang pendakwah, penuntut ilmu lah, pendakwah, pengajar, ilmu dia berhak dipertikaikan bila dia tak tahu bahasa Arab. Ilmu dia berhak dipertikaikan. Dia baca satu syair, Nahwul Arabi zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata faman lam ya'rifu fahaquhu an yaskuta. Ilmu bahasa Arab tu penghias bagi seorang lelaki. Yukrimuhu haitsu ata, memuliakan diri orang tu, pendakwah tu, apabila dia bercakap dengannya. Faman lam ya'rifu, sesiapa yang tak tahu tentang ilmu bahasa Arab, fahaquhu an yaskuta, dia hanya berhak diam, dia duduk diam je lah.
sekadar apa yang dia boleh sebut ni dah. Kenapa? Sebahagian besar ilmu Islam ni semuanya termaktub di dalam kitab-kitab Arab turas. Dan nak ilmu bahasa Arab tu sendiri pun dah susah. Nak faham kitab turas pun satu hal lagi tau. Double masalah. Tapi illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, yang sabar, yang tabah. Belajar bahasa Arab ni setiap orang Islam kena belajar bahasa Arab. Hari ni orang boleh hantar tuition anak-anak pergi bahasa Inggeris. Boleh rasa risau anak tak suka bahasa Inggeris. Tapi pernah tak parents yang pernah merasa risau anak dia belum tahu apa-apa perkataan bahasa Arab, masih belum boleh memahami walaupun satu dua ayat perkataan bahasa Arab? Ada tak orang yang risau? Sebab bahasa Arab ni kalau kita faham, dia dah bahasa agama, merangkak pun orang pergi belajar. Sanggup keluarkan duit pun tak apa. Sebab ni nak faham agama Allah ni kita tahu bahasa Arab. Tak perlu tahu yang tinggi-tinggi, cukup tahu basic. Kalau saya kat Keluang ada buat satu kelas bahasa Arab. Berarti bahasa Arab faham Al-Quran, menggunakan kaedah saya sendirilah, kaedah Tetuani. Dia letak kaedah sendiri, nama sendirilah tu, kaedah Tetuani. Nanti kalau ada masa boleh saya buat. Dia khas untuk bahasa Arab yang direka. Saya reka kaedah tersebut khas untuk menterjemah bahasa Arab, menterjemah Al-Quran. InsyaAllah kalau orang tu dah khatam buku satu, dia dah mampu memahami. Kalau orang kata satu muka tu setengah tu dah boleh faham, mampu memahami menggunakan kaedah. Saya menggunakan kaedah syair. Kalam itu ada 3 ismu fi'lun harfun juga. Ismun nama fi'lun perbuatan, harfun pula sendi perkataan. Dia ada dia punya ni, syair dia. So syair untuk bahasa Arab khas untuk ni. Kena belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran tu, kena ada dah. Dah ada kelas untuk tu, dah pergi. Barulah baca Quran kita tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Orang hari ni dia baca Quran, keluar daripada masjid, dia boleh tipu dia orang lain, dia boleh masuk skim tu, dia boleh tipu. Keluar dia daripada masjid lepas dia baca Quran, lepas majlis khatam Al-Quran, keluar daripada masjid, dia dah bercerita buruk hal orang lain. Sebab apa? Dia tak tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa kehendak Allah dalam ayat tu. Benda tu semua menuntut apa? Benda tu semua menuntut ilmu tafsir. Ini kita nak belajar. Benda tu semua menuntut ilmu kefahaman. Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu memikirkannya. Satu ayat nak terjemah dah kena fikir. 2 malam tak boleh tidur, mimpi pun bercakap Arab. Cakapnya bergelumang dia. Punya sungguh ya. Jadi dulu kawan saya masa zaman belajar Lomba Maghribi, dia ngigau pun cakap dia mengigau macam gitu. Kata kau biar betul kau mengigau macam cakap Arab. Contoh. So macam tu. Kunci di bahasa Arab. Okey, saya nak bancian. Siapa dah pernah masuk kelas bahasa Arab? Angkat tangan. Ada. Dia masuk. Okey, ada masuk kelas. Setahap sampai tahap mana? Oh, sekolah menengah. Orang cantik lah, sekolah menengah. Di luar ke sekolah ke? Luar. Sampai? Sekarang ni belajar PN 4. PN. Okey, cantik. Yang dah ada, alhamdulillah, tahniah. Teruskan. Yang belum ada dah kena fikir, kena cari satu kelas. Kerana bahasa Arab ni ramai orang salah takwil, salah menggunakannya. Sebab apa? Literal. Sedangkan dia ada bahasa Arab khas untuk faham Al-Quran, dia ada bahasa Arab tu. Yang tu kena belajar sebenarnya. Hari ni kita nak tengok sebersikit. Ini saya buka je. Seterusnya nantilah nak panggil sekali ke apa ke. Cuma kita kata kena ada dah. Supaya tak adalah terkeluarkan mengistimat hukum sendiri. Ini masalah. Kadang ustaz sendiri pun boleh tersalah faham. Kenapa? Kerana kusurul ain, kurangnya dia dalam pemahaman bahasa Arab tu sendiri. Dan dia lah bahasa agama tu kena faham. Bahasa agama tu benda poin paling besar. Dan yang kedua ialah hawa nafsu lah.
Orang takwil mengarut ni sebab hawa nafsu. Kadang-kadang apa? Sebab apa? Dia nak backup parti dia. Benda ni boleh banyak berlaku. Kadang orang nak menyucikan diri dia selepas satu dosa ni dia buat, dia pun menggunakan satu ayat Quran dan dia menjadikan satu dalil untuk membenarkan perlakuan dosa yang dia buat. Boleh berlaku. Ada seorang tu lah disebut hadis Man Jafar, saya tak ingat hadis digunakan hadis, dia kata sesiapa yang menjauhi para ulama, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Salah satunya apa? Mata maitatul jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian dia kata, siapa yang menjauhi para ulama, dia gunakan hadis tu, sesiapa yang menjauhi para ulama. So dia kata, ni, buat parti baru, menjauhi para ulama, dia kata. Saya kata, ya Allah. So dia kata, orang tu buat parti baru, menjauhi para ulama, mati, mayatnya mayat jahiliah. Dia kata, ini, hadis ni berlapik lagi tuan-tuan. Mati jahiliah, tu berlapik. Ayat sebenar dia nak sebut, mati kafir, dia kata. Tengok, mengkafirkan orang dengan sebuah hadis. Kita tengok balik hadis tu tak diriwayatkan dalam mana-mana kitab sunan. Rupanya dia ada kat dalam mana? Usulul Kafi. Usul Kafi ni kitab apa? Kitab Syiah. Senang ke? Kemudian dia berkata, sesiapa yang menjauhi para jemaah, maka tercabutnya rabaqatul Islam min unuqihi, tercabutnya ikatan Islam daripada tengkuknya. Ini maksudnya apa? Kafir, tuan-tuan. Disebut kafir. Siapa menjauhi jemaah? Jemaah tu diterjemahkan kumpulan kita lah. Bahaya. Siapa yang tak mendaftar pada kumpulan dia, maka dia adalah kafir. Saya tak cakap mana-mana kumpulan, tapi sesiapa pun dia, walau parti mana pun dia, walau individu mana pun dia, siapa pun dia, ini jenayah yang membodohkan masyarakat. Akhirnya masyarakat kata, orang yang selain kita ni kafir lah. Ini dah berlaku, mengkafirkan orang disebabkan menggunakan hadis, menggunakan terjemahan ni. Tak faham dari sudut pendalilan ni dari sudut bahasa Arab. Sehingga ulama menasihatkan, jalan belajar pertamanya kau pergi kelas bahasa Arab dulu. Kalau serius nak untuk ilmu agama, belajar bahasa Arab tak perlu tinggi-tinggi. Tak perlu sampai nak hafal Alfiah Ibn Malik buat apa? Sampai 1000 bait pun tak perlu. Cukup tahu. Ini bahasa Arab, tahu setakat ana hantar je, itu pun terbalik. Patut ana saya hantar awak. Ini kita balik. Ana nak bagi mana? Mana aku tahu nak bagi mana. Ana hantar pun balik. Itu pun dah rasa bangga dah. Jangan insafkan diri. Pergilah belajar. Bawa buku nota, bawa pensel, duduk di hadapan seorang guru. Minta nasihat daripada dia. Bukalah kitab, menghafallah. Ulang kajilah setiap pelajaran. Hafallah hadis-hadis ya. Hadis-hadis sahih, hadis-hadis dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Apalah hadis tersebut, pelajari hadis tersebut, bagaimana ulama memahaminya. Hafal hadis pun kena faham cara syarah dia. Syarah dia apa? Kerana dengan membaca syarah hadis lah kita tahu cara ulama ajar kita memahami hadis tu macam mana. Kadang-kadang disebut apa? Contoh saya takut nak sentuh-sentuh ni kan. Satu kan orang kata ustaz ni macam warna hijau je, ustaz ni macam warna oranye ni, ustaz ni macam warna ni je. Saya dalam kat Keluang saya dah sebut, dalam dakwah sunnah ni buta parti. Orang ni daripada parti ni pun kau langgar syariat Allah, kau sebut benda yang tak disebut oleh Rasulullah, kau sebut benda yang tak digaris oleh para ulama, kau bersalah. Kalau siapa pun kau. Kita buta benda ni semua. Contoh ada orang kata, contoh tak dia mempertikaikan sesuatu hukum yang mana hukum tersebut pun ada ruang ijtihad, mempertikaikan satu hukum yang ada ruang ijtihad. Ruang ijtihad ni masih ada ruang untuk tak bersetuju. Ada ruang untuk diperhalusi kembali suatu pendalilan. Itu ruang ijtihad.
Ada ulama akan letak benda ni dalam ruang ijtihad. Sebab dalil dia tu berlaku tak ada unsur qat'i. Contoh, nanti kita akan belajar. Terus dia kata, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Sesiapa yang tidak berhukum menghukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Wah, terus kena kapi. Terus kena kapi. Benda ni memang berlaku. Bila seorang orang ni dia mempertikaikan, dia kata ayat ni perlu difahami sekian. Dia pun kata sesiapa yang tidak berhukum menghukum Allah maka dia adalah kafir. Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dengan ayat lain, fasikun, zalimun. Ambil kau semua, zalim, fasik, kafir semua atas kau. Semua kena dengan kau. Pada muka siapa suruh pertikaikan? Tak ada. Kita dengan ilmu. Boleh pakai ayat tu, wa man lam yahkum terus. Nanti kata saya akan beritahu cara nak faham ayat tadi. Ayat tu memang ramai orang pakai tu. Itu memang peluru tu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu memang peluru sedap tu. Selalunya dia nak backup, saya tak cerita lah. Backup sesuatu orang undang-undang. Tapi dia orang tu bila cara nak memperhalusinya balik, kita orang pakai ayat tu. So ayat-ayat orang pakai semua ayat kafir. Dalam konteks perang tak perang, mampuslah bagi dia. Terbaliklah kau. Ayat perang pun dia tak nak fikir. Yang penting ni. Terus ambil daripada terjemahan Al-Quran rupanya. Kita dalam majlis ilmu. Saya ingat dulu saya pergi satu usrah. Tahu usrah tak? Siapa biasa pergi usrah? Khairul biasa pergi? Pernah pergilah. Bang Noah pernah pergi usrah? Pernah pergi usrah. Faizal pernah pergi usrah? Tak pernah. Okey. Usrah ni ada baik ada buruk. Sebab saya pernah pergi satu usrah, orang jemput saya pergi usrah. Pergi usrah. Dalam usrah dia ada nakib betul tak? Nakib tu apa? Ketua dia. Kalau usrah perempuan, nakibah. Nakib datang dengan kangkung, apa kitab tak bawa? Apa benda? Bila kita buat majlis ilmu, mesti kena ada kitab kat tangannya. Kalau tak ada kitab, sekarang saya ni semua ratus ribu kitab dalam ni je. Alhamdulillah, teknologi. Saya pun dah ajar dah cara nak mendownload kitab tu dalam Facebook saya. Tapi bahasa Arab lah. Tapi jangan pernah putus asa lah. Cuba. Kitab lah, sekarang saya tak bawa kitab lah. Mengajar pun buat handphone je. Nak belajar pun dengan handphone ni. So kitab ratus ribu dalam ni. Meletak dalam ni je, senang. Masa zaman tak ada handphone lah. Handphone, smartphone tak ada. Zaman tu saya pergi. Wah, nakib datang dengan kangkung. Apa benda pun tak bawa. Usahakan kitab. Pensel pun tak bawa. Menuntut ilmu mana boleh tak ada pensel, tak ada buku. Itu orang kata benda bid'ah dalam menuntut ilmu. Kau datang nak buat apa? Kau datang nak belajar ke nak buat apa kan? Datang belajar ni serius. Bukan masuk jangan keluar tinggi kiri. Lepas tu dah balik. Lepas tu gelak apa benda yang ustaz ajar pun tak tahu. Belajar ni serius. Datang dengan bawa bukunya, datang dengan bawa dah ada ilmu, dah ada maklumat tambahan. Kalau ustaz cerita benda ni, ada benda dia boleh nak tambah. Itu baru betul bersungguh. Belajar. Datang pun dengan kangkung terus. Okey, buka ayat ni. Wah, punya action ni. Okey, buka ayat ni. So buka, lepas tu baca. Okay, baca-baca, dia betulkan. Lepas tu dia pun cerita apa ayat ni, maksud dia. Kata, ya Allah, macam gini ni cowboy kau buat majlis ilmu. Mana boleh buat macam itu? Salah. Datang majlis ilmu mesti kena ada buku. Kalau guna ayat Quran mesti kena ada tafsir. Kalau guna hadis mesti kena ada syarah. Supaya tak terlencong. Dengan syarah lah dia beritahu kita cara nak faham hadis tu. Kadang-kadang hadis tu, dia bawa hadis tu dalam kitab dia. Hadis tu, ulama' yang syarahkan akan sebut hadis nak faham dia melalui hadis yang satu lagi. Dia yang tahu sebab dia hafal hadis, ulama'. Dia tahu banyak jalan hadis tu. Cara nak faham dia, kadang-kadang hadis tu dia umum pada satu jalan, dia akan khusus pada jalan yang lain. Kadang-kadang ayat hadis tu digunakan lafaz umum dalam sebuah hadis, rupanya boleh dikhususkan daripada ayat Quran. Kadang-kadang ayat Quran tu datang dengan umum dikhususkan oleh dalam hadis, khabar ahad. Itu cara dia. Itu cara faham dia, tak boleh. Usrah kau cowboy dengan kangkung datang benda pun tak bawa, mana boleh.
Majlis tu bukan majlis doktrin je. Orang doktrin yang salah. Selalunya yang ni dia kenalkan nama dia sebut sampai 3 kali. Nama saya Daud bin Dalib. Daud bin Dalib. 3 kali dia sebut nama. Usrah ni tak salah. Tapi kalau usrah tu majlis ilmu dengan cara yang betul. Al-Quran tu Syekh Shalih Al-Utsaimin sebut dalam kitab dia Syarah Muqaddimah Ushul Tafsir oleh Al-Imam Ibn Taimiyah. Dia sebut Quran tu diturunkan dengan 3 ta. Ta yang pertama ialah tilawatan. Ta yang kedua dipanggil sebagai tadabburan. Ta yang ketiga dipanggil sebagai tatbiqan. Dan ada orang yang menambahnya sebagai tadawiyan. Yang pertama ta, tilawatan. Al-Quran tersebut dibaca untuk mendapatkan pahala. Yang kedua sebagai tadabburan, membaca tafsirnya untuk mengambil pelajarannya. Dan ta yang kita panggil sebagai tatbiqan. Dah faham, dah baca, amal, tatbiqan, amal. Dan ta yang keempat ada tambahan lah, panggil tadawiyan. Dijadikan sebagai unsur perubatan yang harus dan mengikut sunnah. Sunnah dia apa? Contoh coronavirus, ada ustaz-ustaz sebut baca sekian, baca sekian, baca sekian. Tapi hand sanitizer yang lain tak ambil. Hand sanitizer tak pakai, semua tak apa. Allah jadikan kuman. So kalau dialah Tuhan yang sama menghilangkan kuman tu. Ini jenis tawakal tahap 3 ni. Tahap dewa, langit ke-7. Tawakal tanpa ilmu. Lepas tu dia jadi host penyebar virus tu. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Sebab apa? Tanpa ilmu. Jangan. Orang kata jangan action tanpa ilmu. Action dengan ilmu tak apa. Tak boleh. Action tak boleh lah cerita dia. Cuma orang kata semua benda kena ada ilmu. Jangan redha diri kita di atas kejahilan. Jangan redha diri kita dengan kejahilan. Okey, time pertama tilawatan. Kenapa tilawatan? Okey, sekarang kita tengok ada adab tilawah dulu. Sebelum kita masuklah. Okey, adab tilawah. Allah kata dalam Quran, innal ladzina yatluna kitaballah. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang yatluna membaca, tilawah, membacalah talu, yatlu, membaca kitab Allah, wa aqamus solah, dan mendirikan solat. Dia baca kitab Allah, dia mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menyedekahkan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini style ayat Quran. Ayat Qurannya style. Kalau disebut tentang amalan fardu, amalan kita dengan Allah, dia akan terus sebut hubungannya dengan manusia lain. Tak percaya baca Quran. Wajibkan baca. Bukan saya wajibkan, cuba. Nak bagi diri tu nampak Quran macam mana, cuba baca bersama dengan terjemahan. Tapi kalau muskil, bertanya lah. Jangan bina hukum. Jangan bina hukum daripada kitab terjemah, tak boleh. Baca satu hari satu juzuk. Bagi-bagikan. Lepas ni berapa muka, lepas ni berapa muka, lepas ni berapa muka. Cuba buat. Tengok tabiat ayat Quran macam mana. Tabiat ayat Quran bila disebut tentang, selalu ayat-ayat selalu kata baca innal ladzina amanu wa amilu salihat. Beriman, buat baik. Beriman tu antara kita dengan, berbuat baik dengan antara kita dengan manusia. Tak lekang. Ayat Quran antara kita dengan Allah mesti akan disusuli dengan kita dengan manusia lain. Nampak? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Baca Quran dengan siapa? Antara kita dengan wa aqamus salah, mendirikan salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menyedekahkan apa yang direzekikan kepada dia dengan manusia. Mesti macam itu. Itu sebab ayat hadis sangat ni cerita. Agama ni akan hidup bila ahli dia cakna hal orang lain. Agama ni hidup, ini saya sebut lah, agama ni hidup bila dia menjadi makanan bagi orang yang lapar, kerja bagi yang menganggur, dan juga penyelesaian masalah bagi masalah umat Islam, bagi penyelesaian manusia. Makanan bagi ibu-ibu tunggal yang anak ramai.
Bermakna kalau setakat kita baca kitab, saya baca Sahih Bukhari dengan genggawan, bawah di tempat saya baca kitab tu ada orang masih belum ada makanan untuk dimakan pada hari ni dan esok. Dosa tak saya? Saya tak ambil tahu pun hal orang lain. Saya cuma membetulkan sama saya kita baca kitab semua, tapi tak ambil tahu hal orang lain, itu salah. Sebab tak mengikut anjuran Al-Quran. Beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan, mengambil tahu hal orang lain. Sebab dalam sebut tak sempurna iman orang tu bila dia tidur dalam keadaan bata wal jaruhu, dan jirannya dalam keadaan lapar. Dia pergi umrah berkali-kali, pergi Mekah berkali-kali dalam keadaan tak jauh depan rumah dia je adanya ibu tunggal yang sara 8 orang anak, yang dia masih terfikir-fikir apa besok anak-anak aku nak makan untuk hari esok. So benda tu tak orang kata apa? Apa? Tak ada connection. Beriman kepada Allah tapi tak ambil tahu hal saudara dia. Contoh Syekh Muhammad Rashid Ridha sebut kan. Saya dengar Syekh Muhammad Rashid Ridha sebut. Bukan Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, Muhammad Ghazali Mesir. Bila orang tanya pada dia, apakah hukum orang meninggalkan solat? Hukum dia adalah engkau pegang tangan dia, bawa sama-sama dia pergi ke masjid solat dengan kau. Kalau lebih baik daripada kata hukum dia adalah haram, masuk api neraka, ni yang kena ulang sengaja. Betul. Tapi dia ada cara jawapan yang lebih bersifat mentarbiah. Iaitu kau pegang, kau pimpin tangan dia dan bawa dia bersama-sama engkau ke masjid. Kena ambil tahu hal orang lain. Belajar cantik dah, pergi masjid 5 waktu, bagus. Tambah dengan amalan sunat, betul. Tapi hubungan dengan manusia lain, dia boleh maki orang lain. Orang minta sedekah pun dia boleh, ni semua scammer je, contohlah. Ataupun apa, tak ambil tahu hal orang lain tu salah. Ini ayat Quran ni. Ayat Quran memang tabak macam itu, tabiat macam itu. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, dan akan disusuli dengan hubungan dengan Allah. Kata dalam Quran surah Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, mereka bangun daripada tempat tidur mereka, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dalam keadaan pada sepertiga malam berdoa dekat situ bukan masuk berdoa tapi solat malam. Sebab doa Allah ni kadang-kadang disebut setengah, dia masuk semua. Banyak berlakulah. Contoh dalam fiqh Allah kata diharamkan lahmal khinzir. Apa lahmal khinzir? Daging babi. Daging babi. Allah kata daging tapi seluruh babi itulah. Tapi dia sebut doa, tapi doa tu maksud sembahyanglah, solat sunat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dalam keadaan mengharap dan tamak kat situ lah, perbanyakkan rakaat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami rezekikan dia sedekahkan. Nampak? Sama juga. Bacalah mana-mana ayat. Bila Allah suruh beriman, Allah suruh buat benda fardu, dia akan susuli dengan apa dia? Hubungan dengan manusia. Kemudian antara lainlah membacanya, Rasulullah kata apa? Al-mahiru bil Quran ma'a safarati kiramil bararah walladhi yaqra'u Quran wa yata'u fihi falahu wa huwa alaihi syak falahu ajran. Siapa yang baca Al-Quran, yang mahir baca Quran, baca dengan tajwidnya, baca dengan cantiknya, ta'anni ni maksudnya apa? Relax. Orang Melaka kata man-man. Man-man. Orang kata relax baca. Kalau baca hadar tak apalah, hadar je yang mana 6 rakaat tu semua dia ambil 2 rakaat contohnya kan. Tapi kalau ini bukan hadar ni, main langgar je, itu tak boleh. Contoh baca Quran dengan cantiknya, dengan tajwidnya, dengan ilmunya, Allah akan gandingkan dia bersama dengan safaratul kiramil bararah, para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'u Quran wa huwa alaihi syak wa yata'u fi. Orang yang baca Quran menganggap wa tak ataupun satu riwayat Muslim wa tak baca pun menganggap-anggap, wa huwa alaihi syak, kita tengok pun kesian, tak lepas-lepas. Alhamdulillah tu pun tak lepas-lepas lagi. Kadang lagi baca jim, ramai budak macam tu. Saya ngajar budak-budakan sekolah.
Budak sekolah ramai dia baca ha lagi baca jim lagi baca kha, selalu macam tu. Lepas tu panjang pendek dia memang dia orang tak jaga. Selalulah kalau budak baca. Bukan budak je, orang tua pun ada. Tapi yang sebutnya dia baca dalam keadaan merangkak. Falahu ajran, dapat dua pahala juga. Itu. Kemudian man qara'a al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Siapa yang baca Quran akan mendapat syafaat bagi li sahibihi. Sahib ni ialah ai mulazim, yang melazimi bacaannya. Bukan asalkan baca Quran je. Sahib ni apa? Sahabat. Kita katakan yang selalu melazimi sesuatu, selalu dengan sesuatu, tak renggang. Contohlah, saya kawan dengan Faizal. Saya jumpa Faizal hari ni baru sekali. Besok saya jumpa dia lagi baru 2 kali. Layak ke saya kata Faizal ni kawan saya? Layak ke? Tak. Lainlah kalau pergi mana-mana semua saya dengan Faizal. Bolehlah kita kata orang tu sahabat. Betul tak? Itu juga Al-Quran Allah kata fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Syafaat bagi yang sentiasa melaziminya. So bacaan Quran ni dia bukan setakat dengan tilawatan tetapi dengan tadabburan. Macam mana kita nak tadabbur? Siapa boleh cadang kat saya? Cara nak tadabbur Quran? Anyone? Nak tadabbur Quran macam mana? Tadabbur tu ialah menghayati. Ada siapa boleh cadang kepada saya cara nak tadabbur Quran? Saya bagi satu cadangan. Baca tilawatan tu kita kena gandingkan dengan 2 unsur baca Quran ni. Satu cara tilawatan. Kerana Rasulullah sebut dengan man qara'a harfan man qara'a al-Quran falahu asana bi asri amsalihah. Siapa yang baca Quran mendapat 10 ganda pahala pada satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So, alif lam mim dapat berapa? 30. Okey. Itu secara tilawatan. Kedua tadabburan. Kita baca dengan tilawatan dan tadabburan, bacanya dengan bersama dengan kitab tafsir, bukan terjemahan ni, tafsir. Siapa kat sini dah kat rumah dia dah ada kitab tafsir? Jangan malu, angkat tangan. Siapa kat rumah dia ada kitab tafsir? Kak Fiz, tafsir apa? Ibnu Katsir. Apa dia? Muhammad Zuhaili. Ada apa ni? Munir. Siapa lagi? Kak, tafsir apa? Ibnu Katsir juga. Tafsir Ibnu Katsir pun cantik juga sebenarnya. Cuma dia ni banyak riwayat. Banyak riwayat. Tapi yang terjemah yang dah ada, tafsir Ibnu Katsir cantik juga, tafsir Ibnu Katsir tu bagus juga. Tak ada masalah pun. Bagus. Cuma tafsir Ibnu Katsir ni metod dia adalah mengumpulkan riwayat je. Asalkan apa riwayat tentang tafsir ayat tu semua dia letak. Kadang-kadang yang mungkar pun dia letak juga. Sebab metod dia adalah mengumpul, bukan menyaring. Metod dia adalah mengumpul. Jadi dia kumpulkanlah semua riwayat. Jadi dia banyak riwayat. So kalau yang cantik sikit bagi saya, tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain ni cantik. Zalikal kitabullah. Apa dia? Ayat tafsir sikit je. Itulah kitab. Dah macam tu je. Tafsir jalan lain cantik. Tapi saya tak tahu ada terjemah ke belum. Sebab kita kena yang terjemah, saya tak tahu ada terjemah ke belum. Siapa tahu ada terjemah ke? Saya tak tahu. Tapi kalau ada tafsir, penting ada tafsir lah kat rumah, cerita dia. Bacaan tilawatan bersama tadabburan adalah lebih baik daripada berlumba-lumba. Bulan puasa kan? Bulan puasa makcik kampung. Biasa benda ni. Saya kadang kita dengar. Awak dah berapa juzuk? Wah, kau tanya orang macam kita yang tak baca berapanya. Saya baru juzuk 2. Weh, orang dah 8 hari puasa kau baru juzuk 2. Wah, terus kena bantai macam tu. Dia nak cepat khatam. Kualiti tak ada, nak kuantiti je. Sedangkan Rasulullah sebab apa? La yafqahu man qara'a al-Quran aqal min salas.
tak faqih, tak faham Quran kalau orang tu baca Quran kurang daripada 3 hari. Satu hari boleh baca banyak kali. Bukan kata tak boleh, cuma sebaiknya kerana para salaf dia membacanya bersama dengan amalan. Lam yujawiz bi asri al-ayat illa ya'malunaha. Diorang kalau salaf ni dia baca Quran, dia tak akan pindah ke 10 ayat seterusnya selagi mana dia belum amalkan ayat yang tadi. Dia mesti salaf lagi tahap dewa punya. Dia jenis baca bersama tatbik, bersama amalan. Itu sebab bila Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah sebut dalam hadis, cara pemilihan imam aqra'uhum bil Quran, kan? Siapa yang paling baik bacaannya. Dalam hadis ulama sebut aqra'uhum bil Quran bukan yang paling baik bacaan, tetapi siapa yang paling banyak riwayat Al-Quran yang dia ada dan yang dilihat paling banyak mengamalkan Al-Quran. Dia bacaan sahabat ni bersama amalan. Dia memang bersama amalan. Itu yang Allah kata dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat syurga. Lan tanalul birra, tak dapat pahala. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehinggalah kamu menyedekahkan benda yang kamu sayang, benda yang kamu suka. Sahabat ni bila dengar ayat ni, dia pergi sedekah kat orang kat masjid gula. Sebab apa? Ini uhibbu sukar, kerana aku cintakan gula, aku suka gula. So dia faham betul-betul ayat macam itu. Allah kata tak akan dapat pahala selagi dia tak sedekah benda yang dia suka. Dia suka gula, so dia sedekah gula. Sahabat macam tu, dia jenis baca bersama dengan praktik sekali. So macam tu, kalau kita ada tafsir, contoh kita baca tilawatan dan bersama dengan tadabburan. Baca dengan tafsir. Ayat yang dibaca bersama dengan tafsir satu muka adalah lebih baik daripada baca bermuka-muka, tapi sebenarnya nak bermuka-muka di depan orang. Baca, dia lebihkan, dia berbangga dengan apa yang dia dah baca. Tak boleh. So, itu pahala yang membacanya secara tilawatan. Ini saya nak fokus kepada adab membaca Quran. Pertamanya tartil. Tartil ni Allah sebut dalam Quran, waratil Qur'ana tartila. Waratil Qur'ana tartila. Ayat ni ditujukan kepada Nabi. Bacanya secara tartil. Tetapi al-ibra bi umumi al-fasla bi khusus sebab. Kita kena belajar kejap lagi. Ini saya nak bantai orang yang guna wa malam yahkum tadi tu. Ni kejap lagi bukan bantai apa. Kata tadi saya dah tegur orang jangan bantai orang kan. Tapi maksud saya bantai ni ialah tegur. Jangan tengok orang kata apa, sebab benda ni berleluasa. Tak payah pergi jauh tengok geng apa, Makrifat kan, lepat tu kan. Aduh, geng dreadlock tu. Rambut dreadlock tau, dreadlock, rambut mok tu. Dia budak-budak muda ramai minat dia. Dia kalau live rasa lagi banyak daripada saya punya view. Tak payah, saya memang tak terkenal. Dr. Rozaimi punya view pun lagi banyak, lepat lagi daripada Dr. Rozaimi punya view. Dia memang jenis baca memang terus pada terjemahan dia. Kan saya nak sentuh pasal ayat yang dia baca. Fasbir ala ma yaqulun. Yang ayat dia sebut tu. Fasbir ala ma yaqulun tu. Sekejap lagi lah. Kang tak ada modal pula. Fasbir ala ma yaqulun, sekejap lagi. Kita tengok macam mana. Ayat yang bahayanya baca keluar hukum daripada terjemahan. Salah, itu kerja orang jahil dia. Keluar hukum daripada terjemahan. Mana ada orang buat? Ulama tak buat benda macam itu. Ulama keluar hukum daripada apa? Diorang tengok tafsir dan juga tengok lafaz pada ayat tu. Kalau lafaz pun kau bahasa Arab pun tak reti lagi, memang tak boleh. Memang tafsirlah yang beritahu. Cara nak faham ayat tu macam mana? Tafsirlah yang beritahu. Kalau hadis, syarahlah yang beritahu. So jangan menyombong. Baca Al-Quran, jangan menyombong. Menyombong apa? Tanpa membacanya, tanpa memahaminya. Kena faham. So bila kita faham, barulah kita tahu, oh Allah larang aku buat benda ni. Benda ni tak boleh buat. Oh benda ni Allah suruh. Sebab dia akan beritahu cara nak faham. Waratil Qur'ana tartila. Memang kepada Nabi, tapi dia juga bermaksud
suruhan kepada semua selain kepada umat dia. Nabi secara nuzulan, kalau umat dia secara ittiba'an, secara mengikut kepada ayat tersebut. So Allah kata membacanya secara bertajwid, berbanding kepada orang kata apa, sabdu. Kan dalam mazhab Syafi'i, kan mazhab Syafi'i kita baca Al-Fatihah mengurangkan satu huruf, mengurangkan sabdu dan syaddah dia, membawa kepada lahan. Lahan tu apa? Kesalahan dalam membacanya yang mana boleh membawa kepada penyelewengan maksud makna. Yang tu batal dalam mazhab Syafi'i. Saya ingat zaman saya pergi Mekah dulu. Saya buat pergi Mekah dulu. Tahu wheelchair? Orang Arab panggil wheelchair ni Arabiyah. Arabiyah. Saya cakap dengan Arab, bapak saya ada. Bapak saya nak pakai wheelchair. Saya cakap dengan dia, "Rusya anda ke Arabiyah?" Dia kata, "Arabiyah. Indi Arabiyah, Injiliziyah, Faransiyah." Itu benda lah kat dia. Aku kata Arabiyah. Arabiyah tu Arab dia kalau panggil kereta pun dia panggil Arabiyah. Setiap benda yang bergerak dia panggil Arabiyah. Sebab Arab dia namakan Arab. Arab ni berubah dan bergerak. Maksud Arab. Sebab dia panggil Arabul Laban. Susu telah basi sebab telah berubah rasa dia. Pensyarah saya sebut dulu, sebab Arab nama Arab tu berubah. Dia cakap janji pukul 5 dia datang pukul 7. Itu saya cakap dengan pensyarah saya, bukan Arab je, orang Melayu pun sama. Kata bangsa kita orang sama. Kata Arab sebab berubah, maksud dia berubah. Arab kereta pun panggil Arabiyah. Saya kata, "Kena Arabiyah, macam anda Arabiyah? Ada wheelchair tak?" Tu dia kata. Dia ingat saya masukkan, "Engkau boleh cakap bahasa Arab ke?" Kata, "Bukan, aku bukan cakap bahasa Arab je, aku boleh cakap bahasa Perancis, English," dia kata. Kata, "Masya Arabiyah, Arabiyah." Oh, dia tak Arabiyah, tak ada sabdu. Dia tak faham. Itu rupanya tak ada sabdu. Wah, dia kata, kita semua Arabiyah. Oh, Arabiyah, dia kata. Tak ada sabdu terus tak faham. So, membacanya dengan tak tartil, langgar panjang pendek, dia boleh membawa kepada perubahan makna. Bismillah. So, contoh dia, saya buat satu cerita lah. Yakin bosan nak dengar cerita ni, tapi saya buat satu cerita lah. Zaman sebelum, salah faham ni bahaya. Zaman sebelum, zaman Umayyah dulu, perluasan empayar dilakukan. Sehingga kan zaman tu adanya orang-orang bukan Arab berada dalam tanah Hijaz. Dia membaca Quran. Satu hari ada seorang ni dia kerja kat penjara. Dia pun saya pergi, dia budak intern, orang Parsi, bukan orang Arab, budak intern mau masuk kerja kat penjara. Sekali bos dia kata, "Ni, in ataka fulanon faqbilhu." Dulu tak ada titik ni datang kendian. Dia orang ada rumah je. Arab memang boleh baca benda ni. Orang yang belajar bahasa Arab tak perlu titik pun. Titik ni untuk orang ajam, untuk orang yang bukan Arab. Titik pun tak ada, baris usahkan lagi. Baris dia orang memang tak perlu dengan baris. Baris ni memang untuk orang ajam, titik pun memang untuk orang ajam. Dia orang memang boleh baca macam ni. Wadah penjara tulis macam ni. Ni, in ataka fulanun faqbilhu. Kalau orang ni datang, faqbilhu. Dia kata kalau orang datang, faqbilhu. Bawa dia, mau masuk, bagilah minum teh ke, kuih sikit ke kan. Bagilah. Okey, bos. Itu maksud dia, faqbilhu. Bawa dia masuk. Kena huruf ba lah. Tapi dia bukan orang Arab. Dia dapat benda ni, dia pergi baca, faqtulhu. Maka bunuhlah dia. Lepas orang tu datang, dia pun pancung kepala orang tu. Kemudian bos tu bertanya, mana tetamu kita tu? Kau dah buat macam aku suruh ke? Beres bos, saya buat macam yang tuan suruh. Sebiji macam yang tuan suruh punya. Macam dalam surat tersebut. Surat tu kata faqbilhu. Saya buat macam mana surat tu? Faqtulhu. Kau buat apa? Aku dah bunuh dia. Sebab apa? Dia pergi baca ba dengan huruf ta. Salah titik tu mati orang.
Benda tu berlaku dan diriwayatkan dalam kitab-kitab syair ada sebut. Bahkan dalam kitab sejarah peletakan Rasim dan Taubat ada sebut kisah ni. Berlaku pada zaman Umayyah. Ya, ada diriwayatkan kisah ni. Kisah benar lah berlaku. Tentang sejarah perletakan titik. Itu pentingnya tartil. Adab dia penting. Sebab dia membawa kepada perubahan. Perubahan apa? Makna, maksud. Contoh lain. Azan. Azan contoh. Azan sebut panjang pendek tak jaga. Contoh dia bahasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutnya panjang pada Allahu Akbar. Lagi panjang kat depan. Allahu Akbar. Bila panjang pada A, dia dah berlaku dua pertembungan alif. Bila berlaku dua pertembungan alif, dia akan bermaksud pertanyaan. Dan kau pergi tanya pula, adakah Allah itu maha besar? Apa kau pergi tanya? Memang Allah itu maha besar lah. Tapi dia pergi silap. Dia panjang daripada tempat tak sepatutnya panjang. Salah maksud. Ataupun disebut patutnya Allahu Akbar. Akbar tak ada panjang. Betul tak? Dia pergi baca Allahu Akbar. Dalam cerita apa tu? Tanda putera ke apa? Dia pergi sebut takbir. Dia sebut Allahu Akbar. Panjang bar. Nampak macam bersemangat padahal salah. Allahu Akbar. Lagi panjang bar. Akbar. Allah. Akbar ni kalau tak panjang dia maksud Allah Maha Besar lah. Tapi kalau dia sebut Allahu Akbar, Akbar panjang bar ni maksud dia apa? Tu gendang tu panggil akbar. Arab panggil tu akbar. Akbar. Bar tu panjang. Dah dia menyerupakan Allah dengan gendang pula. Dalam keadaan dia pun panjang pendek salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas solah. Ini baca hayya 'alas solah. Patutnya solah sad lam alif ta marbutah kan? Ta marbutah bila wakaf bunyi dia ha kan? Bukan hayya 'alas solat, hayya 'alas solah. Tapi dia tak bunyikan ha tu. Dia baca hayya 'alas solah. Solah. Solah ni solah apa solah? Allah kata dalam Quran fa yaslihu nara. Solah. Solah ni maksudnya dicampak api neraka. Tak sebut ha je. Salah. Tartil ni kena menjaga sifat huruf makhraj. Sifat huruf tu kalau dia isti'la ke, dia apa ke, semua tu kena jaga. Dia sebut ain tu semua kena jaga supaya dia nak mengelakkan tersalah makna. Baik-baik ajak orang sembahyang, dah ajak orang terjun dalam neraka pula. Hayya 'alas solah. Hayya tu mari. Dah jadi apa? Marilah kita terjun dalam neraka. Hayya 'alal falah. Falah. Ha pedas kan? Kita panggil ha pedas. Ha pedas. Jadi falah. Tapi dia pergi baca hayya 'alal falah. Seolah-olah ada tamar butah pula situ. Kalau falam alif tamar butah falat. Falas ni kita sebut padang pasir. Baik-baik ajak orang pergi kejayaan, jom kita pergi padang pasir pula. Hayya 'alal falah. Dia tu saya kata waratil Qur'ana tartila. Sebutan tu semua kena betul. Itu tujuan dia, tak nak bagi salah maksud. Arab ni panjang, tempat lain semua salah. Zahaba dengan zahabun salah. Dua-dua nampak yang sama. Mar'atun dengan mir'atun. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Sebab Arab kata mar'atun mir'at. Isteri kau adalah cerminan bagi kau. Kalau kau kong hajar, bini kau pun sama kong hajar. Sebab Arab kata mar'at mir'at. Perempuan tu adalah cerminan bagi isteri, tu adalah cerminan bagi suami dia. Mar'ah tu perempuan ataupun isteri. Mir'ah tu cermin. Baris je. Tak maksud lain dah. Tu pentingnya waratil Quran tartila. Kemudian tartil yang pertama, yang kedua tahsin. Apa dia tahsin? Tahsin ni baca dengan berlagu. Tapi tak boleh melampau. Sebab dia kata sebenarnya baca dengan melampau ni dalam ni adalah ini berlaku polemik dan khilaf para ulama lah tentang taranum. Taranum, mazhab Maliki sangat keras dalam bab ni. Mazhab Maliki
Diorang sampai mengharamkan bacaan yang berlebihan dalam Taranum. Yang saya sendiri tak tahu Taranum. Kalau saya kat Johor orang baca. Siapa sini orang Johor? Kak? Johor mana? Imam JB lah. Tak ada? Selain Kak Mas Linda tak ada? Kak Hafiz memang lah. Kak Hafiz memang tepat. Memang sekali lah. Orang Johor dia ada berzanji. Diorang kalau ustaz tak tahu berzanji, bagi dia ustaz ni belajar sia-sia je, mana pun. Kalau kau belajar Maghribi ke Mesir, kau tak tahu balik tak tahu berzanji, bagi kau orang ni sia-sia, ustaz tak guna ni, tak tahu berzanji. Pernah saya pergi kat kampung saya ngajar, kampung Camek nama dia. Diorang ada buat majlis cukur tu ada berzanji. Aku tu sudah dia main pas-pas. Sudah saya dah tak senang duduk lah. Mati aku nak baca apa ni. Dia main pas-pas kitab berzanji tu. Sekali sampai kat saya. Saya terdiam lama, saya tak tahu apa saya nak baca. Memang tak tahu. Sebab saya bukan Johor. Musuh kata, ustaz, kita nak dengar sikit macam mana ustaz ni. Ustaz berzanji sikit. Saya cakap, dengan mikrofon saya cakap, tak maaf saya tak tahu berzanji. Pakcik tu kata, awak belajar jauh-jauh tak tahu berzanji, dia kata. Saya pergi sana bukan saya belajar berzanji. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar benda lain. Pasti ingat orang sebelah. Memang malu lah masa tu. Tapi memang orang memang anggap macam tu. Orang Johor macam tu, kena berzanji. Ustaz, kalau setakat belagak dia pakai baju teluk belanga, konon macam orang Johor, padahal orang Melaka. Berzanji tak tahu, ini bukan orang Johor ni. Walaupun dia pakai baju teluk belanga. Kena tahu berzanji ustaz kat Johor. Benda macam berzanji tu, Taranum itu pakej lengkap seorang ustaz Johor kena ada. Kena tahu Taranum. Saya memang tak tahu. Saya tak pernah belajar pun Taranum. Sebab saya tak tahu. Orang nak baca ras ke bayati, nahwan, jiharkah apa semua tu. Saya tak tahu. Saya tahu nama dia. Saya tak tahu cara baca dia macam mana. Ini adalah di antara ulama memang ada tak suka benda ni. Sebab dia berlebihan. Kerana disebut apa? Sebab pada zaman tu ada ghinaun yatagannanu yataghammanuna bihi bil ukhiz alaihi darahim. Suatu nyanyian yang dilagukan untuk yatagannuna al-ghina yatagannuna bihi li ukhiz bihi darahim. Nyanyian yang dilagu-lagukan untuk mendapatkan habuan duit pada waktu itu. Tengok macam Mesir. Mesir adalah negara Taranum. Diorang kalau Ahmad Nainak tu punya baca dia punya panjang tu. Diorang yang para ulama larang ni adalah Taranum yang berlebihan sehingga menjelmakan mat pada alif, menjelmakan mat pada huruf alif, waw dan ya. Waw yang patutnya mat asli tu tak perlu berlebihan, tapi dia sehingga melagukannya sehingga berlaku pertambahan mat. Itu di antara ulama larang. So kita baca tartil je lah. Tartil dengan tajwid biasa. Itulah bacaan para salaf. Cuma kita kata adakah salah bacaan Taranum ni? Salah ke kata tak salah? Salah tu ialah dari sudut berlebihan. Berlebihan. Sebab dia bagaikan satu zaman tu dibenci, bahkan diharamkan oleh sebahagian Malikiyah. Orang Maliki, Maghribi, dia orang baca lagi boring dia orang baca. Dia kalau imam dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia baca macam tu. Kita dengar pun Allah tak ada seni. Padahal itu ialah bacaan dia nak jaga bacaan supaya tak berlagu. Sebab dia baca macam tu. Kalau pergi Maghribi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, dia baca macam tu. Tak ada lagu. Sebab dia nak jagakan tadi. Memang sebagai Maliki hari yang mengharamkan benda tu. Maka Syafi'iyah memakruhkan. Cuma walaupun ada orang gunakan ayat Quran tu, kita panggil sebagai tatrib dan talhin. Tatrib ni lah Taranum berlebihan. Bukan kata-kata salah. Cuma itu bukan macam para salaf. Sebaiknya ialah tar apa? Tartil.
Saya tartil ingat titil masak asam. Tartil ni ialah bacanya dengan tajwid. Dia kata contoh dalam contohnya Imam Qurtubi sebut dalam Muqaddimah fi tafsir, dia sebut panjang lebar tentang hal ni. Memang dia kata benda yang dibenci. Anas membenci sesuatu. Dia kata dia bawa satu kisah orang tu baca dengan suara yang kuat. Sunnah baca Quran di masjid mestilah at-takhfid, suara direndahkan. Kullukum munajan rabbah, setiap kita sedang bermunajat kepada Tuhannya. Masa tu Anas dia buat satu, Anas ni sifat dia ada satu selubung kain tau. Satu hari dia dengar ada orang baca Quran main kuat dalam masjid. Kemudian dia sebut kata ma haza yaf'alun, benda dia buat ni. Dan dia buka kain kat mulut dia tu. Bermakna sehingga kan sahabat meriwayatkan Anas kalau dia buka kain kat mulut dia, bermakna dia membenci perkara tersebut. Dia sampai bangun dia buka kain kat mulut dia. Kain tu selubung kain. Nak tutup dia bersejuk. Tapi kadang dia marah tu sampai dia buka. Tengok orang baca kuat-kuat dalam masjid macam itu. Itu bukanlah adab dalam baca Quran. Kalau baca Quran kuat-kuat pun mengganggu, usahakan pula orang tu bergendang bagai dalam masjid, lagilah. Gila bid'ah. Tengah semayang dia dah setting gendang ni, dung 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 tang tang tang. Orang tengah semayang ni tengah baca Quran ni. Benda ni memang berlaku pun. Kemudian dia kata sebab ada orang kata dia gunakan ayat hadis, zayyinu aswatakum bil Quran. Zayyinu Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Orang guna hadis tu. Habis tu hadis kata zayyinu Quran bi aswatikum. Nak tak celah mana hadis tu? Hiasilah Quran dengan suara kamu. Tapi hadis tu dijawab balik oleh ulama-ulama tafsir. Bahkan ulama mazhab pun disebut. Hadis tu sebenarnya berlaku makhluk. Terbalik matan dia. Sebab dia bermaksud apa? Zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah, bukan maksud dia, bukan dia kata bukan hiasi Quran dengan suara kamu. Hiasi Quran dengan suara kamu, tapi bermaksud dia hiasi suara kamu dengan Al-Quran. Itu maksud dia kata hadis berlaku makhluk. Hadis diriwayatkan secara terbalik. Kadang-kadang dia berlaku tashif. Kita panggil hadis tashif. Hadis yang tersalah titik. Hadis tersebut bacalah solatlah dengan bikulubikum. Dia diriwayatkan bikulubikum. Bikalbikum. Disebut bikalbik, dengan anjing kau. Masa hadis diriwayatkan memang ada berlaku orang pergi semayang dia bawa anjing sekali pergi masjid. Kau tak pesan solat dengan anjing kamu. Tu masuk qaf dengan hati kamu khusyuk. Itu dia antara tasawuf contoh dia. Pergi bawa anjing nak buat apa? Qaf dengan kaf satu tukar pun orang dah habis cacah merebah tadi. So tu contoh. Kak Elin ni. Kita break pukul 11. Sikit lagi boleh? Boleh sikit lagi? Setuju? Itu. So hadis tu sebenarnya walaupun orang berdalil, so saya kata sebaiknya bacaan Quran tartil. Itu yang sunnah. Tak dosa lah tak tahu taranum. Tak dosa pun tak tahu taranum. Tapi dosa kalau duduk Johor. Duduk Johor tak tahu taranum berdosa tu. Ustaz lagi tu, ustaz tak tahu taranum. Siap lah kau. Kena pelekeh je, ustaz tak tahu taranum. Saya memang tak tahu. Taranum memang saya tak belajar lah. Jangan tanyalah saya masa taranum, memang tak tahu. Kemudian dibaca sebagai takhfid. Takhfid iaitu sebab Rasulullah sebut ala inna kullukum munajja rabbah fala yu'ziyana ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Janganlah menyaringkan bacaan kamu di atas bacaan orang lain.
Ini amalan ini adalah adab membacanya di masjid. Adab membacanya adalah takhfid. Takhfid maksud apa? Rendahkan suara. Sebab munajat ni apa? Asal perkataan najah. Najah ni maksud dia apa? Bisikkan. Sebab kita panggil najwa. Najwa bisikkan. Asal daripada najwa. Jadi kita kata munajin maksudnya orang yang berbisik, berbual, berbisik. Mana ada orang berbisik cakap kuat-kuat? Tak nak berbisik. So dia bermunajat tu maksudnya berbisik-bisik dengan Tuhannya. So dalam keadaan bermunajat, mana boleh cakap kuat-kuat? Sebab dia Quran ni munajat. Kita nak tadabbur lagi benda-benda yang boleh menghalang ni. Itu sebab disyariatkan bacaan zikir selepas solat tu secara takhfid. Secara merendahkan suara. Walaupun dalam mazhab Syafi'i pun, mana mazhab Syafi'i sebut. Bukan kata tak boleh kuatkan hanya untuk mengajar je. Selepas orang dah belajar, dia perlu direndahkan balik suara tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki memang zikir kuat lepas solat memang tak ada. Kalau pergi masjid kat Maghribi tu memang semuanya seni-seni lah. Semua memang zikir seni-seni semua. Memang macam tu. Okey, takhfid. Okey, lepas ni kita masuk tafsir dan tadabbur. Tafsir ni banyak benda nak sentuh. Sekejap lagi kita masuk. Okey, kita break dulu berapa minit? Kak 12 15 minit. Tak kisah. Saya ikut penganjur.